Selamat pagi dan salam hormat. Saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 10 Jun. Bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Berita utama. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan melakukan pengesanan kes secara aktif di kawasan tapak pembinaan jalan kereta api dan tempat kediaman pekerja di Sungai Moyan di Kuching. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ini berikutan pengesanan kluster baru iaitu kluster pekerja asing di kawasan berkenaan yang kini telah melaporkan 2 kes positif COVID-19 sejak Sabtu lepas. Dato' Amar Douglas berkata demikian dalam sidang media di Kuching semalam. Terdahulu, beliau memberitahu Sarawak mencatatkan 1 kes positif yang melibatkan seorang warga negara Indonesia yang telah dikesan melalui kontak rapat kepada kes positif yang dilaporkan 2 hari lepas. Kedua-dua kes terbabit adalah daripada kluster pekerja asing. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak setakat semalam adalah sebanyak 556 kes. Sementara itu, dalam perkembangan lain, beliau berkata JPBN akan mengambil tindakan tegas kepada majikan yang disyaki menyeludup masuk warga negara asing ke negeri ini melalui jalan-jalan tikus. Tambahnya lagi, pihak berkuasa termasuk polis dan Jabatan Imigresen akan mengkaji serta membuat pemantauan mengenai aktiviti penyeludupan masuk tersebut dengan lebih agresif sebagai langkah berjaga-jaga dalam mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negeri ini. JPBN juga telah memutuskan semua aktiviti yang dibenarkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP akan berkuat kuasa mulai 17 Jun ini. Antara perkara yang dibenarkan ialah rentas negeri, pasar pagi atau malam, melancong dalam negara, raya haji dan korban dan pembukaan sekolah secara berperingkat. Manakala perkara yang tidak dibenarkan ialah antaranya kelab malam, pusat hiburan, refleksologi, karaoke dan taman tema. Beberapa sekolah kini sedang melakukan persiapan untuk beroperasi semula secara berperingkat setelah ditutup sejak Mac lalu ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Proses persiapan ini turut dilaksanakan oleh pihak Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Asyakirin di Bintulu. Pelaksanaan kerja-kerja sanitasi bangunan sekolah telah melibatkan pihak bomba dan penyelamat Zon 5 Bintulu dan Unit Kesihatan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Persiapan ini dibuat berpandukan prosedur operasi standard SOP dan garis panduan pembukaan semula sekolah yang telah disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menurut penolong kanan pentadbiran SMK Asyakirin, Abdul Rahman Tair, pihak pentadbir sekolah telah mula melakukan kerja-kerja persiapan awal bagi pengoperasian semula sekolah pasca PKP. Untuk menjalankan sanitasi di kawasan sekolah dan terutamanya fokus utama kami ialah bilik-bilik darjah yang akan digunakan untuk sesi pembukaan persekolahan nanti. SMK Asyakirin mempunyai 1,386 orang pelajar tingkatan peralihan hingga tingkatan 6 melibatkan 2 sesi persekolahan serta 97 orang guru. Mengulas lanjut mengenai pembukaan sesi persekolahan khusus bagi pelajar tingkatan 5 dan 6, jelasnya pihak sekolah tidak menghadapi sebarang masalah pengagihan kelas. Kerana kami selain daripada mempunyai bilik darjah yang mencukupi juga kami juga mempunyai bilik-bilik khas. Menurut beliau, sebarang makluman terkini berkaitan pengoperasian semula sekolah akan dimaklumkan kepada ibu bapa pelajar dari semasa ke semasa. Perkhidmatan kedai gunting rambut di Sarawak dibenarkan beroperasi semula semalam. Hasil tinjauan pemberita RTM di sekitar Kuching mendapati rata-rata pengusaha menyambut baik keputusan kerajaan negeri menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memandangkan perniagaan mereka terjejas teruk susulan penguatkuasaan PKP. SOP buatlah ni, pakai ni plastik sekali, boleh buang, limit orang masuk 6 kerusi, jadi 3 kerusi lah sekarang. Tapi ada lain sikit lah, ini SOP Sarawak sama itu Semenanjung.
Sepanjang boleh cuci. Sarawak masih tak boleh. Ya. Okeylah, janji boleh buka lah. Bagi Teng Ah Yen yang sudah bekerja selama 15 tahun sebagai tukang gunting rambut, beliau merasa lega dengan pengumuman pembukaan semula perkhidmatan gunting rambut selepas hampir 3 bulan pendapatannya terjejas. 我现在我3个月没有做工，政府需要这些东西，我们全部做给他。 Sementara itu, beberapa warga Bandaraya Kuching yang ditemui berharap pengoperasian semula kedai gunting ini mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak penularan wabak COVID-19. 如果小孩子就在家里自己帮他剪了，因为小孩子比较弱，不能够去店。 Penggunaan apron mungkin ya sekurang-kurang dapat mencegah jangkitan. Kemungkinan tak tahulah, mungkin lepas ni naik lagi sebab menggunakan banyak PPE ya untuk digunakan nak bergunting tu, mungkin dia akan naik harga lah. Tapi kita minta perpatutan lah daripada kedai-kedai gunting tu. Liberalisasi dasar kabotaj di Sabah dan Sarawak perlu dipertimbangkan semula bagi membantu industri pemprosesan di kedua-dua negeri. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia, Willy Mongin, berkata antara industri yang terkesan dengan dasar kabotaj tersebut adalah industri getah yang melibatkan pengilang-pengilang. Mengulas lanjut, Willy Mongin berkata pengilang-pengilang terpaksa berhadapan dengan kos import bahan mentah yang lebih tinggi berikutan pengangkutan kapal yang hanya boleh berlabuh di pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung. Tambahnya, pertimbangan semula dasar itu berpotensi membuka ruang peningkatan pengeluaran produk tempatan sekaligus memberi impak positif terhadap perkembangan ekonomi negara secara berterusan dalam jangka masa yang panjang. Ini sekiranya kita boleh review policies kerajaan ini, kita juga boleh membantu sedikit sebanyak untuk meningkatkan keuntungan pekerja-pekerja kilang pengeluar produk tempatan ini, dan secara tidak langsung kita juga membantu mereka untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Selain itu, kementerian beliau menerusi Lembaga Getah Malaysia sedang mempergiat usaha menarik lebih ramai pekebun kecil untuk merebut manfaat daripada program insentif pengeluar getah IPG, terutamanya ketika harga getah yang rendah. Jelasnya setakat ini hanya kurang daripada 2% daripada sejumlah 57,108 orang pekebun kecil di Sarawak yang memiliki permit Autoriti Transaksi Getah telah menuntut insentif tersebut. Ini juga disebabkan oleh kemungkinan ramai daripada pengusaha penoreh getah ini tidak lagi secara aktif menoreh getah, dan untuk mereka mendapat kelayakan untuk tuntutan IPG getah ini, mereka hendaklah menoreh getah dan mengeluarkan hasil getah, dan seterusnya mereka akan claim insentif penoreh getah. Selain itu, beliau juga berharap agar lebih banyak pihak swasta melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan industri getah di Sarawak, bukan sahaja di peringkat hiliran, malah juga di peringkat huluan. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan kerja ke sebuah kilang pemprosesan getah di Serian. Lawatan tersebut merupakan salah satu usaha kementerian beliau dalam meninjau industri getah di Sarawak dengan lebih dekat selain memastikan segala perancangan program pemulihan semula ekonomi terutamanya dalam industri getah dapat dilaksanakan dengan lancar. Di Kuching, sebanyak 40 kes jenayah cyber direkodkan dengan nilai kerugian mencecah 2.2 juta ringgit sejak 18 Mac hingga 5 Jun lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Awang Din Awang Gani menerusi kenyataan media memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 18 kes dalam tempoh yang sama tahun lepas, melibatkan nilai kerugian lebih 1.1 juta ringgit. SCP Awang Din turut memaklumkan punca peningkatan ini didorong oleh sikap mudah percaya mangsa tanpa memeriksa kesahihan sesuatu perkara. Mengulas lanjut, katanya dalam modus operandi Macau Scam, penjenayah akan menyamar sebagai polis atau pihak berkuasa dengan meminta maklumat peribadi berkenaan tunggakan kad kredit, hutang pinjaman, tunggakan cukai pendapatan termasuk penglibatan dalam kes pengubahan wang haram. Tambah beliau, dalam modus operandi Love Scam dan African Scam pula, penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi dan gambar yang palsu dalam aplikasi sosial untuk memperdaya mangsa bagi mencari bahawa pengenalan dan persahabatan dalam laman sosial.
Usaha mengesan seorang remaja berumur 14 tahun yang dilaporkan lemas di loji air Grand Stumbin Sri Aman masih giat dijalankan. Menurut Komandan Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Aman, Nik Muhammad Afiq, setakat pukul 6 petang semalam, operasi mengesan Vincent Kelly Albis turut dibantu orang kampung namun gagal menemui sebarang petunjuk. Nik Muhammad Afiq berkata pihaknya turut memanggil pasukan penyelamat dalam air PPDA bagi operasi selaman sekiranya lokasi mangsa ditemui. Mangsa sebelum itu dilaporkan mandi-manda bersama kawannya di kolam berkeluasan 3 hektar persegi dan berkedalaman 5 meter itu, namun dilaporkan lemas sekitar pukul 5 petang. Operasi melibatkan seramai 8 anggota bomba. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Amalkan kawalan kendiri, utamakan kesihatan bersama kita perangi COVID-19. Saya Bumawen, jumpa lagi.